Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Memanjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Tiada yang berhak menerima pujian itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allah yang Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allahu akbar. Allah itu akbar, besar. Tidak ada tandingnya makhluk di dunia. Kerana makhluk ini semua ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dijelaskan bahawa Allah tidak mencipta jin dan manusia kecuali untuk menyembahnya. Itu jelas. Jelas kita dijadikan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kau ada day hari ini. Sembang-sembang pagi, tajuk kebetulan. Kebetulan sebulan yang lalu kita letak tajuk ini, memilih pemimpin. Oh, kebetulan. Kebetulan. Apabila kita mendapat dua pemimpin yang menawarkan diri antara Muslim dengan non-Muslim, maka wajib kita pilih Muslim. Haram sesiapa yang milih pemimpin yang bukan Muslim. Berat tu hukum. Haram. Haram bro. Haram. Haram. Atuk tolong sampaikan je. Atuk tolong sampaikan je. Ada larangan dalam Al-Quran. Larangan Al-Quran mengenai pemilihan pemimpin atau melantik orang bukan Islam sebagai pemimpin. Ada larangan dalam Al-Quran. Hukumnya menaikkan orang kafir menjadi pemimpin ke atas orang Islam adalah haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Haram bro, jangan main. Jangan main, haram. Haram apabila ada pertandingan antara pemimpin Muslim, maka wajib memilih pemimpin Muslim. Wajib. Wajib. Bukan sunat-sunat. Bukan harus-harus. Bukan. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Beriman. Jangan sekali-kali kamu mengambil orang Yahudi dan Kristian sebagai pemimpin. Sebahagian mereka menjadi pemimpin. Sebahagian yang lain. Siapa dari kamu yang menaikkan orang-orang kafir sebagai pemimpin, maka dia turut termasuk dalam golongan kafir. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berat ni. Hidup bien. Lain macam. Lain macam. Lain macam. Lain macam. Syahzan Nizam. Saud dia. Assalamualaikum, selamat pagi. Pada host tu ajar ni. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Good morning. Very good morning. Pagi ni atuk dah makan. Awal makan hari ni. Itu yang bersemangat tu. Kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan sahabat Duha. Duha. Ramai yang dah sudah tu. Dia dah masuk tu, memang dah sudah Duha tu. Hujan di Woodland. Sedap sarapan perata. Atuk hari ni makan nasi belauk. Ayam kampung. Ayam kampung. Pergi tadi. Awal-awal lagi pergi. Sebab dia kena ambil awal. Tidak habis. Habis ya Asro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi apa? Alhamdulillah. Isteri saya dah bersalin 9:10. Dapat baby boy. Syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baby boy. Semoga menjadi baby. Insan-insan. Yang salihah, insyaAllah, amin. Amin. Quote of the day hari ini. Quote of the day hari ini, pemilihan pemimpin. Pemilihan pemimpin, amin. Amin. Kalau pemimpin itu pemimpin Islam, sudah tentu dia akan cuba berfikir, merancang dan melaksanakan perkara-perkara yang tidak akan bertentangan dengan syariat Islam. Tapi kalau pemimpin itu bukan Islam, sudah semestinya dia akan memikirkan mengenai dunia. Dunia semata-mata.
Tidak ada akhirat bagi pemimpin bukan Islam. Dia akan pakai logik akal. Dia akan pakai teori-teori yang hanya untuk kepentingan dunia. Bagi pemimpin Islam, kita tidak berdiri sedemikian rupa. Kita berada the day after life. Kita ada hari pembalasan. Ihdinas siratal mustaqim. Kita ada hari pembalasan. Sebab itulah, walau seburuk macam mana sekalipun, apabila terdapat persaingan dua calon, Muslim dengan Muslim, walaupun pecalon ini perasuah, pezina, kaki judi, arak, tetapi dia Muslim, maka wajib misi memilih yang Muslim. Kalau tidak haram bro. Haram. Orang yang memilih orang kafir, maka dia tergolong dalam orang yang kafir. Dan tidak mendapat hidayah daripada Allah SWT. Allahu Akbar. Berat bro, berat. Jangan main hukum. Hukum memilih orang begitu. Jangan main. Mengundi itu berat. Berat nanang bro. Berat nanang. Ya Fazli. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana join tu. Kebetulan tajuk hari ini sedang hangat. Hangat memilih pemilihan pemimpin. Pemimpin. Dari surah Al-Ma'idah. Jelas. Parlimen dah bubar tu. Parlimen dah bubar dah. 5 hari bulan hari mengundi. 5 November. 5 November hari mengundi bro. Fazli. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Dah bubar dah. 5 hari bulan hari mengundi. Hari mengundi. Jelas dari ayat di atas bahawa hukum melantik orang kafir dan menaikkan mereka sebagai pemimpin adalah haram. Lagi sesat dan zalim. Dan akan tergolong dalam kalangan orang-orang kafir di sisi Allah. Allahu Akbar. Berat tu. Camp mana tu? Tok tak ada camp. Tak ada camp. Tok tak ada camp. Kalau nak tahu perkembangan politik semasa, malam ni. Setiap malam 9 hingga 10. Moderator PRU ke-15. Atuk akan bicara mengenai politik. Tapi pagi ni ialah motivasi kepimpinan. Motivasi kepimpinan. Yang penting keluar mengundi bro. Fazli, keluar mengundi itu penting. Keluar mengundi itu penting. Dan pastikan pilih undi yang Muslim. Yang Islam. Sebab itu dituntut oleh agama. Tak boleh pilih. Kecuali dua-dua Al-Kafirun. Itu pulanglah. Tak ada Al-Muslim. Al-Muslimin. Al-Muslimat tak ada. Pilih je lah. Pilih je lah. Bantai je lah. Sapu je lah. Cedok je lah. Itulah caranya. Itulah caranya. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya ada dua golongan dari umatku. Apabila mereka baik, maka umat pun baik. Iaitu pemerintah dan ulama. Ada dua golongan umatku. Iaitu ulama dan pemerintah. Ulama dan umara. Kalau dua ini baik, maka baiklah. Maka baiklah. Kalau dua ini jahat, maka hancurlah. Hancurlah bro. Hancur lebur. Perbezaan yang jelas. Pemimpin Islam dengan pemimpin bukan Islam. Apabila mengubah dasar, sudah semestinya pemimpin bukan Islam hanya berbicara di sekitar keduniaan saja. Tetapi apabila pemimpin Muslim, sudah semestinya dibuat memberancangan perkiraan untuk hari akhirat. Itu beza dia. Beza dia beriman dengan tidak beriman. Beriman dengan tidak beriman. Bagi pemimpin bukan Islam, dia bulldoze saja syariah tanpa menghiraukan haram dan halal. Tapi bagi pemimpin Islam, dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Di pada mahsyar akan ditanya, kamu jadi YB? Ya. Apa kamu buat dengan jawatan kamu? Kamu tak buat ya? Ya. Kena kau. Tok, bagi si Tok, nak sokong siapa ni? Fazli, boleh sokong mana-mana. Mana-mana. Empat-empat tu bagus belaka. Cuma yang calon yang bukan Islam kau tak boleh pangkat. Bila ada Islam dengan orang Islam, kau mesti pilih Islam. Walaupun budak tu jahat. Walaupun calon tu jahat. You kena pilih. Jangan kata, yang bukan Islam ni baik. Orang baik, pemurah, bijak. Tapi yang Muslim ni jahat, bodoh. Tapi dari segi hukum Islam, kau masih kena pilih yang Muslim. Itu hukum bro. Hukum. Bukan atuk reka-reka, tak ada. Itu hukum. Tanyalah ustaz mana pun. Atuk bukan ustaz. Tapi itu hukum. Bila bertembung,
calon kafir dengan calon Islam, maka wajib pilih calon Islam. Cantik. Cantik quote of the day kita hari ini. Akan datang pada akhir zaman pemimpin yang zalim, menteri yang fasik dan hakim yang menipu. Allahu Akbar. Itu akhir zaman. Tanda-tanda nak kiamat. Tanda-tanda nak kiamat. Kesilapan dalam melantik pemimpin boleh membawa kepada kezaliman seperti salah guna kuasa dan huru-hara yang boleh dilakukan rakyat apabila tidak berhati dengan kerajaan. Jangan main pilih pemimpin. Wajib keluar mengundi. Fazli kena wajib keluar mengundi. Jangan tak keluar mengundi. Tak keluar mengundi bererti kita undi orang yang buruk. Sebab majoriti pilih yang baik. Yang baik. Yang baik. Sembang-sembang pagi hari ini. Sembang-sembang pagi kita. Kita bicara mengenai pemilihan pemimpin. Tak tahu nak sokong siapa tu. Sokong yang Islam je lah. Itulah. Senang je. Sufi. Sufi sokong. Tapi kalau nak tahu bicara politik, kena malam. Pukul 9, pukul 10. TikTok. Atau buat live. Tapi untuk hari ni, tajuk saja pemimpin. Pemilihan pemimpin itu tajuk motivasi. Sebab pemimpin ini dalam keluarga juga kita sebagai pemimpin. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Berarti jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Tanggungjawab siapa? Tanggungjawab suami. Tanggungjawab suami. Pastikan diri engkau. Hai suami. Dan isteri engkau. Bawah jagaan engkau. Dan anak-anak engkau. Tidak dibakar oleh api neraka. Berat tu. Berat. Itu tugas pemimpin. Pemimpin dalam rumah tangga. Pemimpin dalam keluarga. Jagalah diri kita agar tidak dibakar oleh api neraka. Kena jaga. Islam beribadah akan dibiarkan. Islam berekonomi akan diawasi. Islam berpolitik itu akan dicabut ke akar-akarnya. Lain macam mana Indonesia ni. Indonesia bro. Quote of the day hari ini. Sembang-sembang pagi, pemimpin itu bermula di rumah. Pemimpin itu bermula di rumah. Bermula di rumah. Kita menjadi pemimpin. Tak tahu nak sokong siapa, Sufi. Tahu, mesti tahu. Buatlah kajian sikit. Buat pembacaan sikit. Buat pembacaan sikit. Mesti tahu punya. Bagaimana umat Islam menentukan pemimpin. Ini menjadi garis pandu kepada kita. Bagaimana umat Islam memilih pemimpin. Dalam memilih pemimpin, kita wajib manhaj atau menggunakan ciri-ciri Rasulullah SAW. Antaranya orang yang memintanya. Orang yang minta dia nak jadi pemimpin. Bukan dia menawarkan diri. Saya sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dan PH. Howdy. Silakan. Silakan. Itulah demokrasi. Nak sokong siapa, sokong. Tapi Atuk bagi tahu dari segi hukum. Apabila berlaku pilihan raya, calon Muslim dengan non-Muslim, maka wajib undi calon Muslim. Wajib. Tak calon haram. Haram. Tak calon haram. Kalau ke calon juga yang kafir, haram. Neraka kau. Dan tidak mendapat hidayah daripada Allah SWT. Berat bro. Hukum berat. Apabila berlaku. Tapi kalau sama Muslim, kau carilah yang baik sikit. Yang baik. Kalau dengan lawan dengan non-Muslim, walaupun Muslim itu kaki rasuah, kaki betina, kaki tipu, tapi dia Muslim. Yang ini baik, bagus, tapi dia bukan Muslim. Maka wajib kau pangkah yang Muslim. Bukan Atuk kata. Ya, Al-Quran kata. Kau tak percaya Al-Quran, kafir kau. Kafir tak percaya Al-Quran. Kafir kau. Jangan main. Ayat Al-Quran. Tak percaya satu ayat cukup dah untuk jadi kafir. Tak payah. Tak percaya sebuah Al-Quran. Tak payah. Satu ayat yang kau tak yakin. Maka Al-Kafirun. Hari ni minum kopi. Mengantuk. Mengantuk kita minum kopi. Mengantuk kita minum kopi. Sembang-sembang hari ini. Syariat kepimpinan. Politik dalam Islam. Ini yang kita perlu kaji. Amanah itu adalah tanggungjawab dan tugas. Satu tanggungjawab dan tugas. Ada iaitu mampu menempatkan sesuatu di tempatnya. Taat kepada Allah dan Rasul.
Menjadi Al-Quran sebagai sunnah. Al-Quran sebagai panduan. Sunnah, Al-Quran dan sunnah sebagai panduan. Tiada pilih kasih dalam hukuman. Sesungguhnya telah binasalah umat sebelum kamu. Kerana apabila mencuri itu orang berpengaruh, kamu bebaskan. Dan apabila orang mencuri itu orang yang lemah, maka kamu kenakan hukuman hudud terhadap mereka. Tunggulah kehancuran. Allahu Akbar. Menakutkan. Menakutkan, bro. Menakutkan. Itu warning. Warning. Amaran. Amaran, bro. Amaran. Kau berdaya hari ini. Sema-sema pagi bersama dengan Atuk hari ini. Buat bicara. Tajuk kita kebetulan. Mengenai pemilihan pemimpin. Pemilihan pemimpin itu banyak peringkat. Kalau di rumah, suami sebagai pemimpin. Kalau di sekolah, guru besar sebagai pemimpin. Kalau dalam masyarakat, pemimpin. Jika kamu berjalan mengembara 3 orang, maka lantiklah salah seorang daripada kamu sebagai pemimpin. Maknanya, Islam begitu menitik berat kepada pemimpinan. Pemimpinan. Sayyidina. Pemimpin. Amirul Mukminin. Amirul. Pemimpin. Itu yang ditekankan oleh Islam. Jangan tak nak mengundi. Jangan. Jangan saja-saja tak keluar mengundi. Jangan. Jangan. Tak boleh. Tak boleh tak keluar mengundi, bro. Tak boleh kena keluar mengundi. Jangan tak keluar mengundi. Jangan. Mesti keluar mengundi. Ciri-ciri pemimpin yang baik dalam Islam. Tugas ambil pemimpin bukan sesuatu yang mudah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab pun takut untuk menjadi pemimpin. Ya, itu ahli syurga. Ahli syurga memang takut. Dia takut masuk neraka. Tapi kalau dah ahli neraka, dia nak takut apa lagi? Ahli neraka memanglah. Dia buatlah apa saja sebab dia dah neraka, dia nak. Allahu Akbar. Nauzubillah min zalik. Senandung semalam. Senandung semalam. Seronok lagu tu. Sebab itulah orang tak berebut-rebut nak jadi pemimpin. Sebab jadi pemimpin ni sebelah kaki dalam neraka. Jadi pemimpin ni. Tapi kalau orang melihat dunia, nampak dunia, habislah. Maka dia akan kejar dunia. Apalah sangat nak dunia. Kalau nak jadi kaya raya, jutawan, orang yang solat fajar pagi tadi, orang yang solat sunat fajar pagi tadi, maka Allah telah beri kepadanya dunia dan isinya sekali pahala. Sudah jutawan. Tak perlu kejar jutawan dunia. Kita lebih kaya daripada Bill Gates. Kita lebih kaya daripada Mark Zuckerberg. Lebih kaya daripada Sultan Brunei. Lebih kaya daripada Raja Arab Saudi. Sebab apa? Dengan 2 rakaat solat sunat fajar. So, nak berbuat apa lagi? Yang kaya dunia ini semua tinggal. Jawatan tinggal. Emas berkilo, ratus-ratus kilo tinggal. Istana besar tinggal. Tinggal. Kereta besar tinggal. Bini besar tinggal. Semua tinggal. Sebab dunia ini adalah tempat kita nak meninggal. Bukan tempat tinggal. Dunia tempat meninggal. Sebab tu orang kata meninggal dunia. Oi, si Polan dah meninggal dunia semalam. Dia bukan kata meninggal rumah, meninggal kereta, meninggal bini. Tak. Bila matinya kita tinggal semua dunia. Semua tinggal. Sebab tu orang panggil meninggal dunia. Tak ada orang panggil meninggal sekolah. Oi, guru besar tu dah meninggal sekolah. Tak ada. Guru besar tu meninggal dunia. Contoh. Jika calon dah terang-terang fasik, macam mana kita nak keluarkan? Mungkin fasik tak apa lagi. Dia masih lagi Muslim. Masih lagi syuhada. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau fasik, dengan kafir, maka kau kena pilih fasik lagi. Jangan main. Dengan tentu kafir. Tapi kalau sesama Islam, that's up to you. Up to you. You boleh pilih. Yang terbaik yang mana satu. Kalau sama-sama Islam. Ini hukum, bro. Jangan main kita orang Islam. Kita mengundi pun, tak mengundi pun dosa. Mengundi pun dosa kalau salah cara. Mengundi dapat pahala kalau guna cara. Penting. Sebab itu Atuk nak highlightkan benda ni. Supaya kita sedar. Jangan tak keluar mengundi. Tak keluar mengundi tak kena cara dosa besar. Fadli, salam ji. Faidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Iqbal, senyum sama. Senyum sama. Terima kasih Faidi kerana sudi menjenguk Atuk. Faidi, senandung semalam. Nak minta tolong sikit boleh? Tak tolong. Tolong subscribe YouTube Atuk.
Atuk baru nak aktif YouTube pula. YouTube Atuk Haji Mat Atuk. HAJIMATATOK. Haji Mat Atuk. Tolong Fardi dengan Mama Iqbal Senandung, tolong Senandung. Haudli. Siapa yang masih ada di sini? Saufi, tolong. Fazli, tolong. Tolongkan subscribe YouTube Atuk Haji Mat Atuk YouTube. Terima kasih. Okey Ji. Demi Haji. Wow. Terima kasih. Tapi video-video tu semuanya video-video yang baik-baik bro. Tak ada politik-politik, tak ada. Tak ada. Yang baik-baik bercerita mengenai keagamaan, panduan hidup. Jadi kalau pakat-pakat subscribe tu, subscribe benda yang baik. InsyaAllah akan dapat pahala dan ganjaran. Amin. Lanjut telur masak separuh kopi. Oh, beres. Bisa diatur. Lanjut telur masak separuh. Telur pun tak ada lah ni. Kedai tak jual telur lah ni. Dah berminggu-minggu tak ada telur. Tak tahulah macam mana. Telur pun susah dapat sekarang. Susah dapat telur, Fazli. Fadi. Okey, Quote of the Day kita hari ini. Sembang-sembang pagi. Bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Tajuk kita hari ini ialah pilihlah pemimpin yang Muslim. Simpan nak mengundi. Pilihlah pemimpin yang Muslim. Itu pegangan kita. Apabila berlaku pertemuan Muslim dengan Muslim, itu kau fikirlah sendiri. Tapi kalau Muslim dengan non-Muslim, Atuk tegaskan. Dan jangan kata Atuk tak bagi tahu tau. Nanti di pada mahsyar, Atuk dulu tak bagi tahu ya. Saya undi non-Muslim. Sekarang saya bertanggungjawab di Al-Bul Jalil. Di hadapan Allah SWT. Kenapa saya undi non-Muslim sedangkan Muslim turut bertanding? Atuk tak bagi tahu. Sekarang Atuk bagi tahu. Berlaku pertemuan Muslim dengan Muslim, wajib pilih Muslim. Wajib. Terpaksa semua non-Muslim aja. Cari yang terbaik je lah. Dalam kalangan Muslim tu, itu je lah. Tak ada pilihan. Cari yang terbaik je. Yang terbaik dalam non-Muslim tu. Sebab tidak ada apa pun. Kita terima hakikat tu. Ya, Fadi. Mengundi Muslim diutamakan. Bukan diutamakan, wajib. Pemilih Islam. Tadi Atuk dah baca dah ayat Quran tadi. Wajib. Wajib ni maknanya tak buat berdosa. Gitu dia. Tak buat berdosa. Buat hal lain berdosa. Kita kena ingat. Ditanggungjawabkan. Ini bukan soal parti. Bukan soal parti. Yang parti tu pulang kepada engkau lah. Parti banyak sekarang. Tapi apabila hari mengundi, pilihlah yang Muslim. Kalau dua-dua Muslim, tu kau pilih mana kaki fasik dengan tak fasik. Pilih. Kalau dua-dua Muslim, macam tu lah. Ciri-ciri pemimpin yang baik dalam Islam. Pertama sekali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang tidak ada pada calon bukan Islam ni, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ciri-cirinya sebagai seorang pemimpin yang harus kita pilih. Jadi kalau dia bukan Islam, macam mana dia beriman? Mustahil dia beriman. Mustahil. Haji, calon bahagian mana? Fadi nak ngundi Haji. Haji tak ambil calon. Tak laku. Tak laku. Tak ada orang nak. Tak laku. Dah tua dah kot. Dah tua dah. Kita main TikTok je lah. Kita menyampaikan berdasar kepada kemampuan kita. Kita ada sedikit pengalaman, sedikit ilmu. Yang jahil ini kita sampaikan kursi. Yang baik kau pakai. Yang tak baik kau buang ke laut lah. Betul. Fatihah. Ya, Fatihah. Cikgu Fatihah. Long time no see you. Where are you? Cuti? Sihat ke tidak? Assalamualaikum Tu Haji. Waalaikumsalam. Dan semua yang hadir. Semoga dalam rahmat Allah. InsyaAllah. Amin. Fatihah, apa khabar cikgu? Cikgu, hangat cerita cikgu. Tiba-tiba saja meletup cerita cikgu. Hebat cikgu tu. Cikgu Fadli ke? Cikgu Fadli. Perdana Menteri, telefon KP. You jangan buang budak ni. Jangan buang. Kalau you nak, you pakai warning gitu je. Arahan Perdana Menteri. Terduduk KP. Terduduk. Fatihah. Itulah orang yang benar. Fatihah. Terima kasih kerana sudi menjenguk Atuk walaupun lama tak jenguk. Atuk doakan Fatihah sehat.
Sehat. Sehat. Sibuk sama. Steady je. 97 on je. 97 on. 97 on je. Apa 97? 97? 97 on. Almost 97 on. On je. Steady. Steady. Ya, Fatihah. Amin. Come on. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama Atuk pagi ni. Biar betul pilih pemimpin. Parti tak kira. Parti apa kau nak pilih, kau punya pasal lah. Tapi pilih pemimpin itu kena betul. Intan, salam Tok. Dan sahabat-sahabat viewers. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau Intan ambil calon, Atuk pergi berkempen siang malam. Pastikan dia menang. Sebab Intan muslimah. Orang yang baik. Orang yang hebat. Beriman. Tarah ustazah. Atuk pergi berkempen. Tunggulah Intan masuk. Masuk calon mana Intan? Intan. Ya, Cikgu Fatihah, Cikgu Fadli, orang Kelantan tu Haji. Memang hebat. Memang hebat. Orang Kelantan hebat sama. Hebat sama. Tapi sebenarnya betul. Atuk tengok cucu Atuk pergi sekolah. Pergi ambil dia, Atuk kena pegang beg tau. Daripada dalam kelas lagi. Berat. Pegang beg. Kata, aku dulu. Atuk sekolah dulu, bawa papan batu sekeping je. Papan batu sekeping je Fatihah. Bawa papan batu sekeping dan color tulis tu pun color batu juga. Masa tahun 61 Fatihah. 61 masa tu. Bawa sekeping je. Sampai sekarang, boleh buat master. Boleh sampai ke PhD juga walaupun tak habis. Batu je. Papan batu tulis je. Cerita panjang lah cerita Atuk ni. Maknanya cerdik tak cerdik ni bukan bergantung kepada buku banyak ataupun tidak. Banyak atau tidak. Ya Fatihah. Apa topik hari ini? Lupa nak beritahu ke cikgu. Topik hari ini, pilihlah pemimpin yang bijak. Kebetulan tajuk ni sebenarnya dah sebulan dulu dah letak. Pemimpin ini ialah luas maknanya. Dalam keluarga, suami adalah pemimpin. Allah telah bagi warning. Jagalah dirimu dan orang bawah jagaanmu daripada dibakar oleh api neraka. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu supaya jangan dibakar oleh api neraka. Sebab itu tugas ketua rumah itu penting. Cikgu Fatihah nak cari suami. Cari yang boleh jaga Fatihah supaya tidak tergelincir. Allahu Akbar. Jiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu dan gen duha semua. Jiji. Jiji dah duha ke belum? Set kita memang kelas. Set kita kelas tak mau. Kelas tak mau. Tak kelas mana makan budu. Makan budu. Tak ada orang makan budu. Sudin. Ajaib. Ya, Sudin. Assalamualaikum semua tu. Bila agak-agak mengundi? 5 November. Tengok video Atuk ada. Atuk dah buat dah. Penamaan calon bila 5 November. 6 November kita akan dapat sebuah kerajaan. Salute with you Haji. Salute. Hai. Ya Li. Ramli. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Li. Dah makan belum? Atuk hari ni makan nasi belau awal. Pergi cari gula serati dengan ayam kapur. Pagi ni makan serati dengan ayam kapur. Sedap serati dengan ayam kapur. Ile Fadli. Cayalah Ile. Li, dah makan belum? Ya, hai Ismail. Haji Ismail ni, bukan Hai Ismail ni. Saya sempat guna juga walaupun sekejap papan baru. Kita geng. Itulah Atuk kata. Atuk kadang-kadang kesian cucu aku. Kau ni mendera cucu aku. Sampai bawa beg 2 cucu. Berat Atuk bawa ni. Sampai 15 kilo satu. 30 kilo terduduk Atuk bawa. Atuk bawa. Kita dulu pakai papan batu je. Pergi ke Kuala Kubu, tulis atas batu. Macam tu je. Macam mana Ji? Ismail? Cerita sikit mengenai orang dulu-dulu. Atuk baca. Ya Intan. Terima kasih banyak Tok. Sama-sama. Kempen dalam rumah tangga je dulu. Alhamdulillah. Buat pemantauan kepada anak cucu dulu. Alhamdulillah. Kawal suami. Jaga kawal suami. Suami itu penting masa pilihan raya. Jangan lepaskan sangat. Ya Fatihah. Kena cari pemimpin yang boleh memimpin di dunia dan akhirat. Kepimpinan melalui keadaan. Benar sekali.
Kata-kata cikgu itu hebat. Benar sekali. Menjadi pemimpin kepada wanita. Sebenarnya Rasulullah SAW menjadi pemimpin kepada rumah tangga. Kepada umat Islam. Kepada negara Mekah. Kepada negara Madinah. Itulah Rasulullah SAW. Hebat. Tapi kita harus ingat, setiap patah perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah, itu adalah sunnah. Dikawal oleh malaikat. Dikawal oleh malaikat. Rasulullah tidak akan bercakap yang membuang waktu yang tidak berguna. Tidak ada. Sebab setiap gerak-geri Rasulullah, pertuturan Rasulullah, peribadi Rasulullah, semua itu adalah sunnah. Digaitkan oleh SOP malaikat Jibril. Jibril alaihissalam. Ya, Ri yang ge. Assalamualaikum tu. Morning. Ya, Ri. Ari. Sorry. Ari, Atuk nak minta tolong sikit boleh, Ari? Ari, tolong subscribe Atuk punya YouTube. Cikgu Fatihah sudah subscribe ke? Atuk punya YouTube. Haji Mat Atuk. Cuba type sikit. Haji Mat Atuk. Kalau jumpa subscribe. Tak sampai 200 orang. Atuk nak 1000 target. Tak sampai 200. Tolong cikgu. Cikgu tolong. Intan dah dia. Ari, tolong Rik. Rik, terima kasih Rik. Terima kasih Rik. Rik orang baik. Mas Lili. Assalamualaikum Tok. Dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, hebat. Tajuk kita hari ini. Pilihlah pemimpin. Pemimpin yang boleh membantu kita ke dunia dan akhirat. Pemimpin yang boleh membawa kita ke dunia dan akhirat. Pemimpin yang seperti mana? Saya amat takut ada anak cucu. Yang tergelincir iman. Jadi saya memantau. Takut. Kalau takut macam tu, jangan kahwin yang awal. Tak kahwin, tak dapat anak. Tak ada cucu. Senang kan? Ya, undi PAS, silakan. Undi PAS, silakan. Apabila kita memerlukan pemimpin yang boleh membimbing kita dunia dan akhirat, maka kita fahamlah bahawasanya orang itu ialah orang Muslim. Sebab tidak ada pemimpin bukan Islam boleh membantu kita ke akhirat. Tidak ada. Sebab apa sahaja perancangan orang bukan Islam hanya bersekitar hal-hal keduniaan. Untung dunia. Baik di dunia sahaja. The only in the world. Kita nak the day after. Yang kita nak the day after. Because dunia ini hanya sementara. Yang kita nak yang kekal dan abadi. Sudah makan pagi ni. Hari ni sedap kecek sikit li. Pasal kena nasi belau serati. Nasi belau serati pagi tadi. Awal-awal pagi tadi. Nasi belau serati. Sedap le. Sedap. Ile. Subscribe YouTube Haji Mat. Terima kasih. Li, tolong subscribe. Haji Mat Atuk. Tolong. Ayib. Boleh tu. Japnya. Hebat. Ini cucu Atuk memang hebat. Minta tolong sikit terus buat. Alhamdulillah. Settle. Subscribe. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak. Sebenarnya tajuk ini bukan saja pilih. Tajuk ini dah pilih sebulan dulu sebelum parlimen bubar. Tapi kebetulan tajuk ini, pilihlah pemimpin yang boleh memimpin kita dunia dan akhirat. Sebenarnya tajuk ini ditujukan kepada seorang calon suami. Maksudnya di situ. Carilah suami yang boleh membimbing kita. Ada orang memilih suami melihat kepada kekayaannya, pangkatnya, kedudukannya, family-nya kaya raya. Sebab kononnya dia kata itulah jaminan kita. Jaminan. Tak betul bro. Tak betul. Kaya jutawan itu bapak dia. Pangkat ketua pengarah itu dia punya. Sampai masa akan gugur. Pengarah akan pencen. Tak ada pengarah sampai ke mati. Tak ada. Itulah yang dikatakan yang maksud tajuk hari ini. Tak ada kaitan dengan politik. Tak ada. Itu kebetulan je. Pilihlah pemimpin. Suami kita orang yang boleh memimpin kita dunia dan akhirat. Amin. Cikgu, pilih yang terbaik. Cari supaya Cikgu Fadli tu. Tapi bukan Cikgu Fadli lah. Serupa Cikgu Fadli. Maksud Atuk cari orang Kelantan lah. Up sikit orang Kelantan. Orang Kelantan hebat. Subscribe YouTube Atuk. Haji Mat Atuk. Subscribe. Terima kasih. Intan, saya dah jadi sakaparat. Sakarit channel Atuk. Sakarit. Subscribe channel tu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, betul. Terbaik untuk kita semua. Betul. Carilah calon suami untuk dunia dan akhirat. Sebab itulah prioriti mencari calon suami pertama sekali ialah beriman. Bukan berharta. Bukan.
Bukan. Jadi kita meletakkan hal dunia dulu. Hal dunia dulu sebagai jaminan. Tak betul. Tak betul. Nak cari calon suami, carilah anak orang kaya, anak orang berpangkat. Oh, tak betul tu. Tak betul. Anak orang kaya, bapaknya kaya, dia tak kaya. Tak kaya. Meninggal bapak dia, belum tentu dia dapat. Belum tentu. Belum tentu. Macam mana ni? Betul tak Atuk kata? Betul kan tak Atuk kata? Ya, betul. Betul sama di kita. YouTube Atuk dah 200 subscribe. Ya ke? Alhamdulillah, amin. Itulah. Arif masuk saja 200. Tapi Atuk nak 2,000, Rik. 800 mau cari mana, Rik? Tolong, Rik, tolong. Tolong. Cari kawan-kawan. Nasi ragi ada. Itulah ayah. Nasi ragi, lauk ikan kari. Sedap. YouTube. Beritahu nenek kau. Nasi belau ayam kari. Sarah, ya Sarah. Sarah, apa khabar? Bawa nasi ulam cikgu tu. Wow, nasi ulam cikgu. Seronok. Cikgu tu cikgu saya tahu. Cikgu Hamid arwah. Cikgu Hamid. Saya jumpa dengan dia. masa dia masih ada lah. Batuk pula. Cikgu Hamid ni, sebelum dia buka di dekat istana tu, dia buka kedai depan USM. Cikgu, berniaga ke? Dia cikgu. Tapi dah cikgu swasta dulu, swasta. Cikgu saya lah. Saya sekolah swasta je. Sekolah buat tiang lampu je. Tapi tak apalah, itu cerita lama. Cikgu, ya. Buat apa cikgu? Saya jual apa ni, sup ikan haruan. Oh, patutlah buka depan USM. Yalah. Orang masuk hospital, ramai yang luka-luka parah. Isteri-isteri bersalin. Maka memerlukan sup ikan haruan. Saya jual lah, dia kata. Itu ulam tu. Ulam pun ada. Nasi-nasi ulam. Itu cerita tak kala mula jadi. Bagaimana cikgu jual cikgu jual nasi ulam. Jadi dia buka sup haruan dulu depan USM. Maju sup haruan. Habis orang yang belah perut. Orang aksiden. Orang yang beranak. Semua pergi beli sup haruan pak dia. Pasal apa nak pergi cepat siap? Pergi cepat siap. Itulah cerita. Lepas tu baru dia buka ada di Kuala Lumpur satu, apa ni, nasi ulam di Kuala Lumpur ada satu tau, kawasan Kilang. Dekat Istana Pasar Kizajah tu satu. Itulah Cikgu Hamid arwah. Arwah. Baik orangnya. Baik orangnya. Baik. Ya Ramli Haji Mat. Ya Haji Mat. Li. Li Guana Gamak Li. Guana Gamak. Kahwin tu best. Jadi saya kahwin lah. Isunya kalau tergelincir iman amat bermasalah. Is it clear? Betul ke ni Intan? Kahwin tu best. Best tak mana tu? Boleh kongsi tak? Jadi saya kahwin lah. Jadi kahwin tu best. Jadi saya kahwin lah. Isunya, kalau tergelincir iman, amat bermasalah. Is it clear? Clear lah. Clear lah. Clear. Apa tak clear? Aku nikahkan di kau. Intan dengan si Polan bin si Polan bin si Polan. Intan dengan si Polan dengan Intan dengan mas kahwin sebanyak tersebut. Sah. Gigi setuju. Setuju sangat tajuk tu tu. Sebab kalau setakat berharta dan berwibawa tapi tak ada akhlak, tak jadi. Kalau nak kira dari segi kecantikan handsome, ramai selebriti yang rumah tangganya hancur. Memaknanya, happiness itu tidak terletak kepada muka yang cantik dan wajah yang handsome. Contoh. Bill Gates, manusia paling kaya di dunia sekarang, juga bercerai. Kalau kerana harta kaya itu menjamin rumah tangga tidak hancur lebur, Bill Gates tidak akan bercerai. Bill Gates. Rahmat Kram. Assalamualaikum tu. Assalamualaikum bang. Ya, waalaikumsalam. Dan semua sahabat amin. Terima kasih Rahmat. Terima kasih. Rahmat itu. Cuk kemas saya dah siap. Boleh tengok dalam link saya. InsyaAllah. Hantar ke Atuk lah. Atuk nak tengok. Atuk. Tapi Atuk masih lagi terkiau-kiau. Tasbih tu. Nantilah pergi Kuala Lumpur ni. Pergi beli. Nak tu. Nak. Kita getir tasbih tu. Tangan dah bau. Fatihah. Ya cikgu. Cikgu. Tuan Haji out dulu. Semoga Allah memberi kesihatan yang baik insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Take care Cikgu Fatihah. Jaga diri. Cikgu Fatihah jangan buat macam Cikgu Fadli tau. Jangan ikut dia. Nanti susah saya. Susah saya pula. Nanti susah cikgu-cikgu lain berfikirkan. Terima kasih. Terima kasih. Quote of the day hari ini. Boleh tengok? Kamu nak tengok pula. Design cry insyaAllah. Letter saya tengok. Letter tengok. Baik.
ciri-ciri pemimpin yang baik dalam Islam. Ciri-ciri pemimpin yang baik ini juga dirujuk kepada suami. Ni, yang calon suami. Ni bukan calon lagi. Dah kahwin dah. Dah ada cucu dah. Dah ada anak dah. Apa ciri-ciri yang baik? Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor satu. Dari Sunnah Muhammad. Nombor wahid. Nombor wahid, beriman. Jangan cari yang tak solat, bro. Tak solat, bro. Tak solat, bro. Solat sunat tak pernah. Oi, jangan cari. Jangan cari, bro. Masjid pun tak kenal. Oi, jangan cari orang seperti itu. Biarlah handsome pun, biarlah kaya pun, biarlah pangkat besar pun, pedulikan itu semua. Sebab itu semua bukan jaminan. Bukan jaminan. Itu panduan. Jadi pemimpin dalam keluarga ialah ketua keluarga. Sebab itu Allah kata, jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari dibakar oleh api neraka. Makna tanggungjawab tu penting. Tanggungjawab. Suami buat jahat, suami menipu, suami rasuah, isteri tak tanggung rasanya. Tapi kalau isteri buat jahat, isteri tak tutup aurat, isteri menipu, anak jahat, maka ditanggung juga oleh bapanya. Itu beza. Jadi kalau kau jumpa dengan suami jahat, dah kahwin dah, suami kau jahat, jangan minta cerai. Jangan, biarkan dia jahat. Asalkan dia jaga makan minum, asalkan dia jaga tempat tinggal, asalkan dia jaga nafkah-nafkah lain, asalkan dia jaga. Asalkan dia jaga. Yang dia nak jahat, dia punya pasal. Yang dia nak zalim, dia punya pasal. Kalau dah kahwin, jangan minta cerai. Tak boleh, bro. Dosa. Jangan minta cerai. Tak boleh, tu. Saya tak tahan, tu. Dia tak solat, tu. Dia minum arak, tu. Jahat, tu. Dia, tu. Jahat. Saya kena minta cerai. Jangan. Kalau selagi dia menjaga kamu dengan baik. Jangan. Bagaimana Fir'aun menjaga Asyah dengan Fir'aun. Asyah tidak pernah minta cerai. Sebab tu Asyah tergolong kepada wanita 4. Ibu syurga. The mother of syurga. Ialah Asyah. Fatimah. Khadijah. Dan Maryam. Only 4 the mother of syurga. Berlatar belakangkan berlainan dengan cabaran, fitnahnya. Bagaimana Maryam melahirkan Nabi Isa. Fitnah. Bagaimana mungkin seorang wanita tak bersuami boleh melahirkan anak? Difitnahkan. Sedih orang kena fitnah ni. Sakit jiwa orang. Tetapi Maryam tetap sabar. Maryam tetap bersuluk dalam biliknya. Sehingga orang terpegun. Ada yang pergi melawat di rumah Maryam. Tiba-tiba tengok bermacam-macam buah ada dalam bilik dia. Ditanya, daripada mana buah-buah ni banyak, Maryam? Buah dari syurga. Masa dia mengandung, dia sudah pemakan buah dari syurga. Allahu Akbar. Hebatnya Maryam. Sebab tu Maryam adalah ibu syurga. The mother of syurga. Itulah Maryam. Kita lihat bagaimana dia difitnah sebagainya. Dia tetap kekal. Bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tengok Asyah didera, diseksa sehingga akhir dibunuh oleh suaminya. Dia tidak pernah minta cerai. Sebab itulah dia boleh menjadi the mother of syurga. Begitulah Khadijah. Khadijah orang hebat. Orang hebat paling kaya. Orang yang pertama memeluk agama Islam. Orang yang pertama memperakui keesaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dipimpin yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Khadijah. Dan Fatimah hebat. 4 wanita hebat. Jadi kita sebagai pemimpin, pemimpin mesti bertanggungjawab dan berwaspada. Emi, Assalamualaikum Tuan Jimat. Hari ini minum air herba apa? Air herba kopi. Kopi. Sesekali. Sesekali minum kopi. Kopi O. Kopi cat kapal. Terima kasih. Bak laki yang nak buat ona, saya bagi hadiah terbaik sebagai isteri. Kena cekik. Kita ni adab. Lain macam. Amat malang lah siapa jadi suami Intan. Kena cekik selalu. 4 orang syurga. Maryam, Khadijah, Fatimah, Asyah. Wanita hebat. 4. Tapi lihatlah apa pengorbanan mereka. Bandingkan dengan diri kita jauh. Jauh.
Tapi tak apalah. Dia syurga paling tinggi. Kita syurga yang rendah pun tak apa dah, Gigi. Asalkan syurga. Jamin syurga yang rendah. Alhamdulillah, amin. Thank you Allah. Thank you. Thank you, thank you. Ciri-ciri pemimpin yang baik dalam Islam. Juga ciri-ciri suami yang baik dalam Islam. Beriman kepada Allah. Rendah hati, tidak riak. Rendah hati. Polite. Rendah hati. Amy. Amy. Terima kasih. Jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri. Ya Syirna. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Memang jauh Tok jika nak banding. Tapi harus dicontohi. Cantik. 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 Harus dicontohi. Idola. Tak susah kan? Apa-apa benda ni, kalau benda yang tak pernah kita lihat, tak pernah kita tahu, tak pernah kita dengar, kita kena cipta sendiri, fikir sakit otak. Macam mana nak jadi orang baik kan? Tapi kalau kita dah ada contoh, macam mana jadi orang yang baik? Ikutlah Rasulullah. Macam mana nak jadi orang yang sabar? Ikutlah Nabi-Nabi daripada Rasul. Bagaimana nak mengisahkan diri kita apabila menerima dugaan daripada Allah, ujian daripada Allah SWT. Ikutlah para Nabi, para Rasul. Contoh dah ada dah. Contoh dah ada dah. Dah, copy paste je. Copy paste je. Ya Intan, bahasa akhlak kepada dia macam mana? Bahasa akhlak pada baik semuanya. Atau bagaimana kalau sebaliknya? Redha je lah. Kau dah kahwin kan? Itu kan suami kau. Kau kena redha. Tak boleh nak tendang. Tak boleh nak buat macam tukar selipar. Tukar suami macam tukar kasut. Mana boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh tukar kasut. Ciri-ciri pemimpin yang hebat. Ciri-ciri pemimpin yang hebat. Itu kena cari. Kena cari. Ku update hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atok. Bersama dengan Atok. Pemimpin yang hebat. Suami yang hebat. Carilah calon suami yang hebat. Umpama nak jadi pemimpin juga. Carilah yang hebat. Yang hebat. Jangan cari yang tak hebat. Cari yang hebat-hebat belaka. Cari yang hebat-hebat. Sembang-sembang pagi hari ini. Bersama dengan Atok. Malaikat. Jangan ingat dia tu malaikat tak ada nafsu. Oh, malaikat. Malaikat. Kita bukan nak jadi malaikat. Janganlah suami kau kena buat jadi malaikat. Tak sampai tahap tu, Intan. Tak boleh kata redha. Kita kena jadi baik. Baru dapat suami yang baik. Itu pasti. Tapi ada juga Asiah tu. Dia baik. Dia redha. Tapi suami dia Firaun. Firaun. Itulah ujian. Ujian. Orang yang diuji oleh Allah ni bagai-bagai. Ada uji perangai suami. Ada uji perangai anak. Suami pula ada uji perangai isteri. Ada diuji perangai mertua. Macam-macam lah. Mertua pula diuji dengan perangai menantu. Salam Tok. Dah sarapan ke? Dah, Habibah. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan. Hari ni nasi belau gulai serati. Oh, sedap. Nasi belau gulai serati. Seronok hari ni. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi menjengah Tok. Sudi. Dah hilang dah nota Tok. Pergi mana tahu dah. Pergi mana dah. Ya, ombak pantai. Assalamualaikum Tok. And again. Yes. Sebaik-baik pemimpin dalam Islam. Sebaik-baik pemimpin dalam Islam. Pemimpin, keselamatan umat ada padanya. Keselamatan umat pada yang ada pada seorang pemimpin yang memahami bahawa tanggungjawab itu adalah dunia dan akhirat. Amin. Oh, amin. Cantik. Ya, ombak pantai. Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Amin. Wow, sedap tu. Memang sedap. Laut serati, sedap. Serati, jalan kedek-kedek. Jalan terkedek-kedek. Ya, Habibah. Terima kasih. Salam. Ombak pantai. Waalaikumsalam. Intan. Terima kasih rakan-rakan semua. Saling memberi salam antara satu sama lain. Cantik. Kerja dunia rugi. Kerja akhirat untung. Amin. Amin, betul. Kerja dunia dapat dunia. Kerja akhirat dapat akhirat dan dunia. Mana yang untung? Gigi, ada yang kita telah dijodohkan. Ni, syukuri dan lengkapi dah kekurangan. Itulah. Redha lah dengan yang ada sekarang.
Jangan nak memandai-pandai pula. Nak baiki sana, baiki sini. Macamlah pakai kereta kancil. Kau nak repair dia, nak modify jadi BMW. Janganlah, kesian kereta kancil tu. Jadi buat yang seadanya lah. Dah elok dah. Kilang dah buat cantik dah kereta kancil tu. Jadi kalau kancil, sama juga suami kita dah elok dah. Dah kita terima keadaan tu. Jangan nak modify. Jadi macam Syahrul Khan pula. Aduh, kesian suami kita. Kesian. Itu masuk bawah penderaan tau. Mentang-mentang lah dia suka lagu Hindusan. Dia suruh suami dia jadi macam Syahrul Khan. Oi, ini penderaan yang berat. Penderaan yang berat. Oh, jangan. Jangan. Itu penderaan yang berat. Intan tahulah. Suka lagu Hindustan. Dia paksa suami dia jadi Syahrul Khan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, kesian. Rasulullah SAW bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan diminta bertanggungjawab kepada pemimpinnya. Wah. Atuk, dah kaku. Dah kaku. Habibah, jangan kaku lagi. Jangan krem lagi, jangan. Awal lagi ni. Tapi ada nama Lukaku. Lukaku ni ialah pemain Chelsea dulu. Sekarang tak pergi mana dia? Dia pemain Belgium. Hebat, Lukaku. 90 million harga dia. Itu bola sepak. Bola sepak. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau dia niat nak jadi suami, biar betul-betul jadi suami. Atuk dah kaku. Kenapa dah kaku? Belum kaku. Belum. Jangan kaku lagi. Kaku. Lukaku. Kau berada hari ini sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk. Sembang pagi. Carilah pemimpin yang baik. Pemimpin Islam yang telah hilang dari masyarakat manusia. Apa yang tinggal hanyalah bahan cetak atau media-media yang diperkatakan tentang kepimpinan Islam. Ruhnya sudah tidak ada. Allahu Akbar. What is the topic today, Tuan Haji? The topic is choose your leadership. Pilihlah pemimpin. Pemimpin yang panjang dah cerita tadi. Pemimpin yang baik, pemimpin yang beriman, pemimpin yang beragama Islam. Bila berlaku pertandingan pemimpin Muslim dengan Muslim, maka wajib undi yang Muslim. Walaupun yang non-Muslim itu baik, dermawan, tapi dia non-Muslim. Walaupun yang Muslim itu jahat, penzina, rasuah, penipu, tapi masih lagi perlu memilih yang Muslim. Itu hukum, bukan Tok beritahu, itu hukum. Line stop kejap Tok. Tok aku kejap. Line stop ke? Wow. Line stop. Kejap ada, kejap tak ada. Politik ya Tok, bukan politik kepimpinan. Bukan politik kepimpinan, politik malam. Sebab tajuk hari ini ialah pilihlah pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu ialah ketua keluarga. Nak cari suami, carilah suami yang baik. Macam mana nak tahu suami baik tu? Kita belum pernah duduk bersama dengan dia. Itulah. Suami pun fikir macam tu juga. Macam mana cari isteri yang baik? Kita belum pernah duduk dengan dia. Tak pernah pun. Tiba-tiba nak tahu macam mana tahu. Redha je lah. Politik ya tu. Dah. Duduk. Duduk. Sembang hari ini. Kita sembang soal kepimpinan. Tajuk hari ini. Pemimpin itu bagai perisai dari belakangnya. Ketika berperang dengan umat berlindung di belakangnya. Itulah pemimpin. Pemimpin bagaikan perisai. Syurga haram untuk pemimpin yang mati dalam keadaan menipu rakyat. Oh, ini berat ni. Syurga haram. Haram syurga bagi pemimpin yang matinya semasa dia sedang menipu rakyat. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Tak naklah jadi pemimpin macam ni. Sesiapa yang dibebankan oleh Allah. Dibebankan Allah untuk memimpin rakyatnya. Lalu mati dalam keadaan menipu rakyat. Nescaya Allah akan mengharamkan katanya syurga. Hadis Muslim. Hadis sahih tu. Hadis sahih. Oh, Juri Pro. Assalamualaikum ayah pagi. Waalaikumsalam. Morning. Juri Pro. Morning. Syurga haram bagi pemimpin yang mati dalam keadaan dia menipu rakyatnya. Allahu Akbar. Sama juga suami yang mati dalam dia menipu isteri dan anak-anaknya. Juga diharamkan. Diharamkan masuk syurga. Na'udzubillah min zalik.
Apa khabar? Sihatnya anda? Sihat? Alhamdulillah. Amin. Sihat sama. Semoga kita semua sihat walafiat hendaknya. Amin. Juri Pro. Terima kasih. Terima kasih. Oh, berat ni. Berat. Berat. Syurga haram untuk pemimpin yang mati dan akan ibu rakyat. Berat bro. Setiap dari pemimpin kamu adalah ketika kamu sesungguhnya aku hendak majikan pemimpin khalifah di muka bumi. Khalifah pemimpin itu khalifah di muka bumi bro. Bro, bukan senang. 3 doa yang tidak ditolak. 3 jenis doa yang tidak ditolak. Terima kasih Juri Pro. Terima kasih. Doa pemimpin yang adil, maka doa itu tidak ditolak. Orang yang puasa hingga berbuka. Orang puasa hingga berbuka. Sebab itu kena puasa Isnin Khamis. Jangan tunggu Ramadan. Lambat. Ataupun sunat puasa 13, 14, 15. 3 hari sebulan. Paling kurang puasa 3 hari sebulan. Jenis puasa sunat ini ada 3. Pertama, puasa tengah-tengah bulan. 13, 14, 15. Bulan Melayu. Bulan hijrah. Bukan bulan misi. Bukan. 13, 14, 15. Satu. Ayah, sana cuaca okey tak? Okey, boleh tahan. Tapi petang hujan lebat. Hujan lebat. Ribut sekali. Pertama, puasa tengah bulan. 13, 14, 15. Juri. Yang kedua, puasa Isnin Khamis. Puasa Rasulullah. Yang ketiga, puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari off. Sehari puasa off. 3 jenis puasa sunat. Dan puasa wajib bulan Ramadan. Ramadan. Puasa wajib. Dan puasa 6 selepas Ramadan. Itulah puasa. Sebab apa kita kena puasa? Kerana orang berpuasa doanya amat mustajab. Doanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya untuk doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu doa orang yang berpuasa. Doa orang yang dizalimi. Doa pemimpin yang adil. Pemimpin. Itulah contoh-contoh. Jadi kalau nak doa yang tidak ditolak, kau puasalah. Ayah, sana cuaca okey. Cuaca okey, cuaca. Doa yang tidak ditolak. Puasalah. Puasa dulu. Yang seronok. Pagi tu tahajud. 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 Catman. Batman, Catman. Terima kasih Catman. Amin. Jadi belajar puasa. Puasa Isnin Khamis cantik. Puasa Nabi Daud. Cantik. Puasa 14, 13, 14, 15. Ini kita kena buat ni. Sebulan hanya 3 kali saja. Kalau puasa Isnin Khamis sebulan 8 hari. 8 kali. 2 kali 4, 8. Tapi puasa 3 hari, 13, 14, 15, 3 hari. Puasa Nabi Daud 15 hari. 15 hari. Hebat. Ayah sarapan pagi ni. Ayah sarapan hari ni gulai serati. Nasi lauk gulai serati. Sedap. Sedap. Seronok. Jarang-jarang jumpa. Pemimpinmu zalim. Bercerminlah. Dan demikian kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi pemimpin bagi sebahagian mereka disebab dosa yang mereka lakukan. Ini benda berat ni. Benda berat. Ini ayat Al-Quran ni. Surah An'am 129. Maknanya kalau kita dapat pemimpin zalim kerana ada dosa yang dilakukan oleh pengikutnya, maka kita dapat pemimpin zalim. Sedap. Memang sedap. Sedap. Demikianlah kami jadikan sebahagian orang-orang zalim itu menjadi pemimpin. Allah jadikan sebahagian orang-orang zalim itu menjadi pemimpin. Bagi sebahagian mereka disebab dosa yang mereka lakukan. Kerana dosa rakyat terlalu banyak, maka Allah bagi pemimpin yang zalim. Pada muka. Pada muka. Itu Al-Quran tu. Jadi tak hairanlah kita dapat pemimpin yang zalim. Kerana banyak dosa dilakukan oleh rakyat. Ini warning. Bukan atuk kata. Bukan berat bro. Jangan sedih lah dapat pemimpin yang zalim. Kalau maksiat berleluasa, jangan sedih. Jangan terkejut. Akan berlaku. Ini di warning oleh Allah. Pemimpin zalim. Maka cerminlah dirimu.
Apa dosa yang kau lakukan? Semakin banyak dosa dalam kalangan masyarakat, maka Allah akan bagi peluang kepada pemimpin yang zalim memimpin kamu. Na'udzubillah min zalim. Ya Allah, ya Akbar. Allahu Akbar. Dahsyat. Jadi jangan salahkan pemimpin yang zalim. Sebab yang zalim itu adalah merupakan punishment, denda kepada rakyat yang banyak dosa. Betul. Coba juri pro tengok surah An'am 129. An'am 129. Itu ayat Al-Quran tu. Pemimpin yang zalim tu sengaja dipilih, dilantik oleh Allah kerana di bawahnya rakyat-rakyat yang banyak membuat dosa. Maka kau akan dapat pemimpin yang zalim. Kalau tak nak pemimpin yang zalim, kau jangan buat dosa. InsyaAllah. Astaghfirullahaladzim. Berat. Berat. Jangan berat. Hati-hati dengan pemimpin pendusta. Jadi di antara rakyat dengan pemimpin dua-dua penting. Dua-dua penting. Surah apa? Surah An'am. Surah An'am ayat 129. Cuba juri pro cek. Bawakan ayat ini. Ayat ini jelas. Kerana Allah memberi peluang kepada pemimpin yang zalim kerana di bawahnya mereka melakukan dosa yang banyak. Disebabkan dosa yang mereka lakukan. Dosa rakyat lakukan. Dosa rakyat. Maka dapat pemimpin zalim. Allahu Akbar. Allah Akbar. Dapat juri pro. Dapat. Abu Yo. Assalamualaikum. Good morning. Waalaikumsalam. Morning. Kejap. Juri pro. Orang masjid memang senang cari, memang senang. Quote of the day bersama dengan Tok hari ini, sembang-sembang pagi. Tajuk kita adalah kepimpinan. Pemimpin dalam keluarga ialah suami. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Ini warning daripada Allah. Apa makna? Allah tidak kata kepada isteri, kepada anak-anak, jagalah dirimu, makmu, bapakmu dari api neraka. Tidak. Allah kata jagalah dirimu. Dituju kepada bapak sebagai pemimpin. Dan ahli keluargamu. Siapa ahli keluargamu? Isterimu, anak-anakmu, cucumu daripada dibakar oleh api neraka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berat bro. Berat tanggungjawab sebagai pemimpin dalam keluarga berat. 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 Kena pimpin betul-betul. Jangan main-main. Jangan main-main. Ketika seorang pemimpin amanah dalam menjalankan pimpinan sesuai syariat Islam, maka masyarakat pun akan sejahtera. Sebaliknya, jika pemimpin tersebut berlaku zalim dan tidak jujur dalam menjalankan amanahnya, jawatannya, maka kehidupan rakyat akan berhujung kepada kesengsaraan. Ini yang menakutkan kita ni. Jadi apabila ketika seorang pemimpin yang jujur, yang memegang jawatan dengan jujur dalam menjalankan kepimpinannya sesuai syariat Islam. Ada ayat tu. Ayat sesuai syariat Islam. Jadi pemimpin macam mana? Pemimpin Islam lah. Yang bukan Islam tak ada syariat Islam. Tidak ada Islam dalam pemikiran dia. Dia hanya buat rakaat, kalau bajet pun bajet dunia semata-mata. Dia fikir otak dia aja. Dia rasa dia hebat. Tak hebat. Orang bukan Islam pemikirannya terhad. Hanya di luar lingkup dunia saja. Dia tidak ada iman. Bijak macam mana pun. Tak ada imam. Orang tak ada imam ni, dia terhad. Dia setakat dunia aja. Mati dia out. KO. Tapi bagi pemimpin Islam, meninggal dia ada alam barzah. Dia ada alam mahsyar. Dan dia ada alam syurga dan neraka. Bagi orang al-kafirun. Al-kafirun. Go to hell. Go to hell. Salam bang. Haji, selamat pagi. Ina. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Ina. Beritahu kepada suami. Bahawasanya Allah memberitahu. Jagalah dirimu, wahai suami, dan orang-orang di bawah jagaanmu daripada dibakar oleh api neraka. Ya, ayat 129. Terima kasih. Coba selalu lakukan. Sebut-sebut, bagilah kepada pemimpin. Bagi kepada rakyat ramai ayat tu. Atuk pun nak cari juga detail ayat ni. Nak copy sikit. 129. Itu jelas kan, juri? Jelas. Kalau banyak di bawah rakyat buat dosa, maka Allah akan latih pemimpin yang zalim. Apa itu pemimpin yang zalim? Pemimpin yang korup. Pemimpin yang berat-berat. Banyak.
Ya, come on, subscribe YouTube Atuk Haji Mat Atuk. Tolong. Rakan-rakan kita yang baru masuk Juri Pro, maunya dia nak dengar. Tak apa. Orang berdakwah, memanglah kita berdakwah, dia orang nak dengar tak dengar dia punya pasal. Tapi kita kena cerita. Jelas surah tu. Tahu pun. Jelas surah tu. Kita menyampaikan juri. Dia tak nak dengar, mana kita sudah lepas. Sekarang juri bertanggungjawab. Kerana juri sudah pun tahu. Ayat An'am ni 129 ni juri dah tahu. Juri kena sampai walaupun kepada satu orang. 129. You tahu tak ayat Al-Quran? Maknanya gini. Itu dia punya masalah. Tapi juri kena sampaikan. Atuk dah bagi tahu. Atuk dah lepas dah. Dah lepas dah. Kalau bagi kat juri pula. Abu John Nayu. Semoga sihat, amin. Dan ceria selalu, amin. Dimurahkan rezeki, amin. Ya Ina. Tapi Alhamdulillah suami Ina mendengar. Hebat. Ingat, dengarlah suami Ina. Allah memberitahu bahawasanya jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Apa makna? Maknanya dosa yang dibuat oleh isteri dan anak-anak akan ditanggung oleh suami. Dosa dibuat oleh suami tidak ditanggung oleh isteri dan anak-anak. Sebab tu jadi suami ni berat. Sebab tu talak berada di tangan suami. Sebab tu suami diwajibkan memberi nafkah. Tanggungjawab berat. Tapi suami juga senang masuk syurga. Senang. Isteri juga senang masuk syurga. Menyediakan makanan untuk suami, dapat pahala. Basuh pakaian suami, dapat pahala. Basuh pakaian anak, dapat pahala. Senang dapat pahala. Bagi isteri yang taat kepada suami, tak tinggal hukum-hukum wajib dalam solat, puasa sebagainya, maka pilihlah pintu syurga mana dia nak masuk. Juzuk ke-7. Atuk cek lepas ni. Itulah. Patut kita wawarkan ayat itu. Kita duk marah, kita pemimpin kita macam tu rasuah apa semua. Sebenarnya benda tu berlaku ditakdir oleh Allah SWT. Oleh kerana di bawah ni banyak sangat dosa yang berleluasa. Aku bagi pemimpin yang korak kepada kamu. Betul tak juri? Sebab kalau di bawah ni banyak dosa, bagi pemimpin yang beriman pun tak jadi. Pemimpin tu imam, tu khadi pun tak jadi. Sebab apa? Di bawah dosa banyak sangat. Jadi sekarang untuk mendapat pemimpin yang baik, hapuskan dosa dalam kalangan rakyat dulu. Berusahlah. Tarbiyah. Kena tarbiyah. Sekarang tugas juri pro. Juri pro kena buat. Masih leh. Para ustaz juga kena berani bagi nasihat kepada pemimpin. Bagi ceramah ke masjid, surau, nasihat. Buat. Betul. Tapi untuk rakyat ni, apabila rakyat majoriti beriman, dosanya berkurangan, maka dengan sendiri pemimpin yang dipilih juga pemimpin yang baik. Sebab itu, untuk melihat pemimpin, perangai pemimpin, lihat perangai rakyat. Dalam demokrasi, lihat perangai pemimpin dan lihat perangai rakyat. Kalau perangai rakyat itu kaki rasuah, maka pemimpin kaki rasuah. Kalau perangai rakyat itu orang yang kaki masjid, maka pemimpin dia pilih kaki masjid. Dari ayat 1 hingga ayat 165. Hebat kan ayat itu juri pro? Boleh share hari ini. Hebat ayat itu. Tanggungjawab semua. Ada masa tambahan dari nenek kau tu? Masa tambahan. Nenek kau nak ajak pergi. Tak ada masa tambahan. Tak ada masa tambahan. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah sebenarnya beruntung kalau kita mendapat pemimpin yang adil. Kerana doanya akan diterima oleh Allah SWT. Diterima oleh Allah SWT. Itu yang penting. Tiga doa yang diterima oleh Allah. Secara langsung. Secara langsung. Ini hadis daripada At-Tirmizi. Iaitu doa pemimpin yang adil. Doa daripada orang yang berpuasa. Dan doa orang yang dizalimi. 3 jenis doa daripada orang ini. Jadi, kita bukan pemimpin. Dia tak tahulah adil tak adil kan. Satu. Yang kedua, kita bukan dizalimi. Kita rasa okey pun. Adalah orang buat sikit-sikit tapi boleh terima. Tapi kita nak, kita berpuasa. Bila kita berpuasa, maka orang yang sedang berpuasa, doanya tidak akan ditolak. Jadi siapa yang nak doa dia tidak ditolak, dia puasa je lah. Puasa. Puasa sunat, jangan puasa Ramadan tu lambat. Lambat lagi.
Lambat lagi. Macam mana? Betul tak juri? Juri. Sebab tu lepas maghrib, Masjid Surau dia minta baca surah Al-Mulk. Betul, benar sekali. Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Tapi kena ulas. Juri, ini pendapat Atuk lah. Banyak yang di masjid, ketua imam apa semua, dia banyak menghafal. Menghafal. Tidak cuba mengupas mengenai intisari daripada ayat-ayat itu. Kupasan itu penting. Sedangkan kalau kita nak kira kupasan Al-Fatihah tu pun bertahun-tahun, 1400 tahun. Masih lagi orang sedang mengupas Al-Fatihah. Apalagi ayat-ayat Quran lain. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah kami sembah, padamulah kami mohon pertolongan. Orang boleh kupas banyak. Ihdinas siratal mustaqim. Ada orang kupas, tunjuklah kami jalan yang lurus. Tapi ada yang kupas, berilah hidayah kepada kami. Sebab hidayah itu adalah nur cahaya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat. Sebab itu juri pro, kebanyakan masjid apa semua ni, dia tidak kupas ayat-ayat yang mudah ni. Ayat yang mudah. Tak perlu membaca kitab yang tinggi bagi orang kampung. Dia akan mengantuk. Tahulah. Atuk tahulah. Kalau di masjid tu, kalau 20 orang dengar, 10 tidur. Tidur. Mengantuk. Al-Mulk surah kerajaan. Betul. Al-Mulk. Jadi buat kupasan lah. Kupasan. Baca makna, berulang-ulang. Al-Mulk tu bagus. Tapi tak faham makna. Apalagi nak menafsirkannya. Ya, sebab itu kita kena pergi setapak ke hadapan. Bukan saja menghafal. Al-Quran tengok dapat pahala. Baca dapat pahala. Hafal dapat pahala. Mengamalkan makna dapat pahala. Banyak step dapat pahala. Banyak step. Ayat 1 hingga 30. Ya, ayat. Ya. Insan Nina. Bang, cara-cara solat taubat. Solat hajat bang. Macam mana untuk semua? Solat taubat. Solat taubat. Saja aku solat sunat taubat. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. 2 rakaat. Solat taubat ni buat 2-2. Solat taubat. Solat taubat ni bila-bila boleh buat. Waktu siang boleh buat, malam boleh buat. Taubat dengan hajat ini ialah solat sunat yang tidak ada waktu. Kalau macam duha sekarang ini, dia ada waktu. Daripada sekarang pukul 7.30 sampai pukul 12.30. Itu masa duha. Masa duha. Duha tak boleh buat petang. Tak boleh. Duha tak boleh buat malam. Itu yang Atuk maksudkan. Solat sunat pun dia ada waktu. Tapi ada setengah solat sunat yang tidak ada waktu. Seperti solat taubat. Solat taubat itu penting. Penting. Solat hajat. Itu penting. Tadi Atuk kata, niat solat taubat, saja aku solat sunat taubat 2 rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Dalam hatilah. Dalam hati. Jadi, baca Al-Fatihah. Kemudian, bacalah Qul Huwallah pun tak apa. Kalau tak boleh baca surah panjang, masuk rakaat kedua, Al-Fatihah lagi. Kemudian baca Qul A'udzu Birabbin Nas pun boleh. Pun boleh. Macam tu. Solat hajat pun sama, niat saja beza. Saja aku solat sunat hajat 2 rakaat. Niatlah dalam hati apa hajat? Supaya keluarga bahagia. Hajat supaya Allah redha kepada family kita. Hajat supaya memberi hidayah kepada anak, supaya suka solat. Hajat. Hajat supaya suami setia kepada Ina. Hajat. Buat solat hajat. Buat solat hajat. Tapi masa suami berdoa tu, kena dengar elok-elok. Nanti dia berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, suami doa. Aku mohon supaya dapat kahwin 2. Yang Ina pergi kata amin tu bahaya. Contoh juri pro. Mana-mana tempat juri pergi pun sama. Itulah juri. Juri faham. Bagi tahulah. Biar ulas sikit lah. Macam kita kata ayat kursi. Ayat kursi ni amalan biasa. Tapi tak ramai yang kupas. Bolehlah kalau lepas solat maghrib, kupas sikit mengenai ayat kursi. Abang jatuh hari. Setiap hari buat tak apa. Setiap hari buat. Duk kupas benda sama. Tak apa. Tak apa. Jangan risau. Sebab apa? Rasulullah dah 1400 tahun. Masih lagi para ulama mengupas mengenai Al-Fatihah. Mengupas mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Mengupas. Yang nak kupas yang tinggi-tinggi tu boleh. Tapi yang rendah-rendah pun kena ambil kira juga. Ya sirna. Biarpun pendek ayat. Tapi kita benar-benar faham. Dan hayati dengan penuh hati. Betul tak? Betul. Betul. Macam kita kata. Malik yaumiddin. Malik yaumiddin. Malik yaumiddin. Dialah yang menguasai. Allah.
mengasihi hari-hari akhirat. Hari-hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Jadi kita kena jawab tu. Rasulullah sentiasa bila baca setiap ayat itu, Rasulullah dia berhenti sekejap. Dia ada macam stop gitu. Macam Rasulullah ni dia bermonolog dengan kalamullah itu. Bermonolog. Bacaannya baik. Baca Ina. Bacaan surah Al-Fatihah, bacaannya. Kemudian surah-surah lain surah-surah lain lah. Qul huwallahu pun boleh, ayat kursi pun boleh. Boleh amalkan seperti biasa. Buat apa yang mudah. Apa yang Ina rasa mudah. Macam solat taubat, buatlah saja aku solat sunat taubat kerana Allah Taala. Jadi baca Al-Fatihah, kemudian baca Qul huwallahu. Kemudian terus seperti biasa. Kemudian rakaat kedua baca Al-Fatihah. Kalau tak ingat ayat lain, baca Qul huwallahu pula pun tak apa. Itu sunat je. Buat. Yang penting kita buat. Yang penting buat. Solat biasa mereka minta sebelum tidur. Solat biasa mereka minta sebelum tidur. Ada juga solat biasa. Solat sebelum tidur. Tapi ayah, kalau mereka solat taubat, sama juga. Sama. Solat sunat ni sama, kecuali niat je berbeza. Niat je berbeza. Tapi solat sunat ni ada waktunya. Jadi perlu. Solat sunat ni tak boleh solat wenang-wenang. Kalau taubat dengan hajat tu, dia tak ada waktu. Ataupun solat qada, tak ada waktu. Tapi kalau solat qabliyah ba'diyah tak boleh. Dia ada waktu dia. Solat witir tak boleh siang, witir malam. Itu contoh lah. Kita selalu bincang solat sunat ni. Sama juga solat sunat duha ini, waktu dia. Buat lagi salah lepas isyak taubat. Boleh. Cantik tu. Cantik. Type kat YouTube cara solat taubat. Okey, kamu kata cari kat YouTube cara solat taubat. Boleh nak? Alamak, janganlah bah. Sian Ina. Boleh. Bila nak buat taubat penuh? Boleh buat. Untuk solat taubat, Ina, yang eloknya you mandi taubat dulu. Ini amalan daripada ulama lah. You mandi, you niat saja aku mandi taubat kerana Allah Ta'ala. Sudah mandi, lepas mandi ambil wudu, duduk atas sejadah, solat sunat wudu. Solat sunat ambil wudu 2 rakaat. Kemudian baru solat sunat hajat. Itu step dia lah, flow dia macam tu. Ina selepas solat ayat kursi tak tinggal bang. Cantik. Teruskan. Kalau dekat Madinah lain aja. Madinah lain sikit. Kalau di Mekah dia tak ada waktu pun. Bila-bila masa you boleh solat. Lain. Di Mekah tak ada waktu, dilarang. Semua orang solat. Time mengaji dengan mereka. Betul. Syukur Alhamdulillah. Cantik. Mereka start surah Al-Fatihah. Betul. Ina ya. Kena baca ayat tu, ada yang kata kena baca 11 kali. Ya ke bang? Tak boleh baca sekali je. Itu sunat je. You baca sekali pun tak apa. Tak baca pun tak apa. You baca Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah tu tak baca tak boleh. Sebab itu wajib. Surah tak baca pun tak apa. Lepas Al-Fatihah terus you rokok. Boleh. Tak ada masalah. You kena ingat rukun fi'li dalam solat. Rukun fi'li ni tak buat tak boleh. Yang lain sunat. You tinggal pun tak apa. Bacaan takbir you kena clear. Allahu Akbar. Telinga you kena dengar apa you cakap. Tak Allahu Akbar. Tak boleh angkat tangan je. Allahu Akbar dalam hati tak boleh. Itu contoh lah. Juri fai 3 kali Al-Fatihah. Fai 3 kali. Fai. Dia nak tajwid Arab. Sebenarnya dari segi hukum fiqh, kalau tidak merubahkan makna, sudah boleh pakai. Terutama orang awam sama dengan kita ni lah. Kalau juri lain lah. Orang awam macam Atuk ni, dia kira asal tidak mengubahkan huruf. Kalau baris atas, baris bawah. Atau tidak bertukar huruf. Sehingga tidak menjejaskan makna. Boleh. Tak sehebat Qari pun tak apa. Ya Masli, setengah daripada para iman dan ahli AJK pun, akhlak pun, kena belajar perbaiki diri. Kadang mereka jadi ego. Kita jangan jadi macam mereka lah. Kita tahu kan? Kita sudah. Jangan jadi macam mereka. Biarkan mereka. Betul tu. Betul. Ya, Ina, Alhamdulillah. Thank you, Bang. Ina dapat ilmu lagi. Bang, bacaan solat wudu apa ayatnya? Sama juga. Niat dia saja aku solat sunat wudu 2 rakaat. Solat sunat wudu. Solat sunat wudu ini amalan Bilal.
Sejarah solat sunat wuduk ni macam ni. Apabila Rasulullah pergi Isra' Mi'raj, sampai di langit, sampai di dalam syurga, Rasulullah terdengar tapak kaki selipar Bilal. Sebab Bilal ni cara dia berjalan, bilik Rasulullah dengan mimbar ni tak jauh. Jadi apabila cara Bilal berjalan tu, Rasulullah kenal tapak kaki Bilal. Jadi apabila Rasulullah mendengar tapak kakinya di syurga, maka apabila Rasulullah balik ke Mekah, terus panggil Bilal, "Hai Bilal, aku mendengar tapak kakimu di syurga. Apa amalan kamu?" Bilal kata, "Ya Rasulullah, amal aku tak banyak. Aku hanya solat sunat wuduk setiap kali aku mengambil wuduk." Itu saja. Jadi kita ambil iktibar daripada sunnah itu. Sunnah itu bahawasanya selepas kita ambil wuduk, kita buat solat sunat wuduk 2 rakaat. Niat je, saja aku solat sunat wuduk 2 rakaat. Lillahi ta'ala. Baca ayat pun, Al-Fatihah wajib. Kemudian ayat-ayat lain tu bacalah. Nak baca Qul Huwallah yang kita ingat pun tak apa. Nak baca surah apa ni, ayat kursi yang kita ingat pun tak apa. Berkata apa yang kita ingat. 2 rakaat juga. Sebab tu kita kena jangan lupa selepas ambil wuduk, solat sunat wuduk. Baru kita tak rugi sebab kita ambil iktibar daripada Bilal. Dengan solat sunat wuduk, tapak kaki Bilal sudah sampai di syurga. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Thank you Pak Haji, bagi nak ilmu. Terima kasih. Semoga abang bahagia hingga ke syurga. Amin. Terima kasih semua daripada rakan-rakan kita semua yang mendengar, yang mendapat ilmu sedikit sebanyak hari ini. Supaya kita boleh mengamalkannya. Terima kasih subscribe Haji Mak Atuk. Subscribe. Sudah 200 lebih dah. Alhamdulillah. 1000 lambat lagi lah. Masya Allah. Juri Pro. Juri Pro. Itulah hebatnya. Hebatnya Bilal. Sebab itulah kita kena lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah. Ada kalanya sebenarnya solat sunat yang Bilal buat itu tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Tetapi bila bercerita dan Rasulullah bercerita mengenai tapak kaki Bilal, semua sahabat termasuk Ibn Abu Bakar semua mengamalkan selepas ambil wuduk, solat sunat wuduk 2 rakaat. InsyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Amin. Sebab itu nampak senang. Jadi okey. Solat sunat wuduk ini juga cantiknya. Setiap kali kita masuk masjid, kita ambil wuduk, kita masuk masjid. Bila kita masuk masjid, di antara kita boleh solat walaupun selepas asar, kita solat sunatul masjid. Dibenarkan. Walaupun termasuk 5 tempat terlarang, iaitu selepas subuh immediately tak boleh, matahari di atas kepala tak boleh, lepas asar tak boleh, waktu maghrib dekat-dekat dengan maghrib tak boleh. Jadi tapi kalau masuk sunat tahiyatul masjid, anytime you boleh solat. Sebab apa? Hadis kata jangan duduk di masjid. Apabila kamu masuk masjid, jangan duduk selagi kamu tidak mengerjakan 2 rakaat solat sunat. Itu jadi maknanya setiap solat sunat ni dia ada tempat waktu yang berbeza-beza. Berbeza-beza. Ada yang berbentuk umum, ada yang berbentuk khusus. Macam qobliyah ba'diyah, itu berbentuk khusus. Dia mesti pair, berkahwin dengan solat wajib. Macam zuhur, qobliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, macam tu. Macam tu. Subuh asar lepas solat tak boleh solat sunat lagi. Ya. Selepas asar. Tapi solat sunat masjid boleh. Solat sunat masuk masjid boleh. Sebab kita nak menunggu waktu maghrib. Waktu maghrib lambat lagi. Pukul 6 kita masuk. Boleh. Kalau di Mekah, lepas asar pun boleh. Di rumah tak boleh. Tapi nak buat solat lain tak boleh. Solat lain tak boleh. Cuba cek Ajiri Pro. Cuba cek. Itulah beruntungnya kita berbincang dengan rakan-rakan dan sahabat di sini. Semoga memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Amin. Siap dari kamu adalah pemimpin. Betul. Solat sunatul masjid boleh anytime. Begitu juga mengikut setengah ulama. Ulama kata solat qada. Solat qada juga Juri Pro tidak ada waktu. You nak buat, you buat bila-bila. Sebab qada ni ganti. Tapi ada setengah ulama kata tak ada solat qada ni. Tak ada. Sebab qada ni tidak berlaku. You berdosa dengan Allah. Sebab qada ni tak berlaku. Rasulullah ada dia qada. Dia qada immediately. Katakanlah Rasulullah terlepas solat sunat fajar. Dia qada lepas subuh. Ada berlaku. Ada berlaku macam tu. Bang, solat wuduk ni boleh dibuat semua solat ke? Solat 5 waktu. Any solat. Setiap kali you ambil wuduk, you boleh solat sunat wuduk. Katakanlah you ambil wuduk dan baca Al-Quran. You buat solat sunat wuduk dulu. 2 rakaat.
Setiap kali you ambil wuduk, you solat sunat wuduk. Bukan untuk 5 waktu, bukan untuk solat sunat saja, tetapi untuk baca Quran di rumah pun, you ambil wuduk, you buat solat sunat wuduk. Baru baca Al-Quran. Yang singkat itu waktu. Ombak hebat, ombak pantai hebat. Zuhur, asar, fardu suara tak boleh kuat bacaannya. Tak boleh kuat. Tapi setengah ulama kata you nak kuat pun boleh. Harus. 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 Banyak cerita. Cuma sebutan alih ukbar saja. Alih Allahu Akbar. Boleh baca kuat boleh. Boleh siang boleh baca kuat. Baca kuat. Harus. Cuba sebutan Allahu Akbar saja. Boleh juri, boleh. Tidak menjejaskan apa ni sah atau tak sahnya solat. Allahu Akbar, hebatnya ilmu Allah. Hebat. Ina, hebat. Setiap dari kamu adalah pemimpin. Ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak jadikan seorang khalifah di muka bumi. Setiap umat Islam itu pemimpin. Bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Yang muda itu berbuat dosa. Lain macam. Subhanallah. Juri, coba cek jugalah. Apa yang Atuk cakap ni, you kena cek juga. Tak ada. Kadang-kadang mungkin Atuk silap. Tapi itulah pemahaman Atuk yang sedikit ini. Mengenai banyak perkara-perkara yang kita lakukan seumpama adat. Sehingga kita kata tak boleh melanggar. Tak boleh melanggar. Sebenarnya adat tidak berkait dengan hukum. Tak berkait. Tak berkait. Itu adat saja. Orang baca perlahan itu adat. Contohnya begitu. Tapi Rasulullah buat perlahan. Tapi baca dia kuat pun tak ada masalah. Yang susah itu benar. Sabar. Pandailah ombak pantai. Ya Ina, bang, solat maghrib sekarang cepat. Kalau kita solat hampir-hampir nak isyak sebab balik kerja, lambat boleh ke? Selagi dalam waktu dibenarkan. Bahkan semasa kita solat, sudah 1 rakaat, tiba-tiba dengar azan Isya, boleh teruskan. Yang lupa itu bersyukur. Jangan risau ayah. Risau juga. Kalau salah kena betulkan. Ketidak orang terbawa-bawa. Ramai yang mendengar tu. Tapi insyaAllah lah. InsyaAllah. Kadang rakan-rakan kita. Kalau nak berbetulkan bila-bila masa boleh. We are very open. Kita two way. Juri pro kita ni 2 haluan. Atuk cakap you all tulis, Atuk baca. Two way. Apa yang ayah sampaikan dari mula ke seterusnya betul. Amin. Terima kasih banyak. Ina, muhasabah benar. Nah, Alhamdulillah. So, Ina, dah tahu dah, terus buat sekarang. Lepas ni, buat solat sunat duha dulu. 2 rakaat. 2 rakaat. Tahajud pun kena buat. Banyak solat sunat tahajud. Semua kalau campur juri pro. Solat sunat wajib 17, campur dengan 40 solat sunat. Jadi, 57 rakaat juri. Juri dapat tak? Kena buat sekurang-kurang 60 rakaat. Solat dalam 24 jam. Juri. Rasulullah buat 60 rakaat. Kau carilah solat apa. Solat wajib 17 tak boleh kurang, tak boleh lebih. Tapi solat sunat kau boleh tambah. Biar jadi 60 rakaat. Ada orang yang boleh buat sampai 70 rakaat. 70 rakaat 24 jam. Juri boleh. Berapa banyak juri pernah buat? Cuba buat. Daripada Atuk baca daripada solat fajar 2 rakaat, subuh 2 rakaat, Isra' 2 rakaat, duha 8 rakaat, qabliyah zuhur 4, zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, asar 4, maghrib 3, ba'diyah maghrib 2, isya 4, ba'diyah isya 4, 2. Kemudian masuk tahajud. Tahajud. Solat taubat 2. Solat hajat 2. Solat tahajud 8. Witir 3. Itu solat biasa. Tak masuk lagi. Solat lain. Solat lain. Coba campur semua. Kira-kira tak kurang daripada 50 rakaat. 50 rakaat. Hebat. Siapa boleh buat 50 rakaat? Cantik. Amalkan. InsyaAllah. Abang Haji, Ina buat man. Ajak suami tu buat. Yang membakar amal itu mengumpat Allahu Akbar. Kurang ayah kita. Kurang. Juri. Kena cukup juri. Juri coba cukupkan 60 rakaat. Hebat. Rasa manisnya hebat. Rasa manisnya.
Mungkin duha kalau nak cukup kan dia macam ni. Kalau katakanlah tahajud tu kita lewat sikit. Kita hanya sempat buat apa ni dia tahajud ni termasuk juga solat taubat dan solat hajat. Itu termasuk tahajud juga. Dan 4 solat tahajud. Jadi 8. Campur witir 3, 11. 11. Jadi kalau kita boleh campur dengan duha. Duha ni kalau masa kita banyak, rugi kita buat 2. Kita buat 6, buat 8. Kalau buat 10, 12. Sebuah istana sedang menunggu juri di syurga. Istana emas berlantai ke permata dengan 12 rakaat duha. Campur. Dapat 50, 60 dapat. Dapat juri. Biar dapatkan 60. Jangan 17 je. 17 ni macam makan nasi putih je lah. Ibarat makan nasi di kedai. Apa nak lauk juri? Nasi putih je makcik. Itulah 17 rakaat. Tapi kalau nak ikan patin, nak ayam percik, kenalah. Kena masuk duha, masuk tahajud. Kena masuk lah. Qobliyah, ba'diyah. Macam tu lah juri. Ina buat cara duduk bang. Ina tak boleh sujud sakit. Tak okey. Duduk boleh atas kerusi boleh. Yang sulit itu ikhlas. Amin. Juri. Juri, coba buat 60 rakaat. Tulis 60 rakaat. Coba buat. Bagi tahu Atuk. Atuk, saya sudah 60. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh tengok dalam YouTube. Cara pemilihan kerusi dan cara-cara solat. Kamu dah beritahu Kak Ina. Nak kerusi macam mana, solat macam mana. Bang, semua solat sunat kita buat 2 rakaat boleh. Boleh buat 2 je. Minimum 2. Minimum 2. Kecuali solat witir. Witir itu ganjil. 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat witir. Malam-malam buatlah 1 rakaat. Rasulullah tidak pernah tinggal witir. Amin. Kamu terima kasih. 2 rakaat minimum. Terima kasih juri. Terima kasih juri. Juri hebat. Atuk nak dengar. Atuk, semalam dah 60 rakaat. Amin. Bilalah Atuk nak beritahu. Juri nak bagi Atuk. Ina, kamu akak dah tengok cara-cara solat. Boleh. Sebenarnya tengok dalam YouTube. Kalau kurang faham, bertanyalah dengan Atuk. Kalau Atuk boleh cerita, Atuk ceritalah. Macam tu lah. Macam mana buat 12 biasanya dapat 6 rakaat, 4 salam. 6 rakaat, 4 salam. 6 rakaat, 3 kali salam. 3 kali salam. Kalau siang boleh buat 4, 1 salam. Boleh buat 4. Jadi 4, 12. 12 rakaat. 3 kali salam. Bukan 4 salam. Kalau 6 rakaat, kalau 2 rakaat 1 salam, 6 rakaat 3 kali salam. Kalau 4 salam, 8 rakaat. 2. Kalau 4 salam untuk 4 rakaat, jadi 16. 16 Lisa. Macam tu. Macam mana nak dapat 12? Macam 12, 4, 3 kali. 12, 4 kali 3, 12. Ataupun buat 2, 6 kali. 12 juga. Boleh nak? Boleh Liza? Boleh Boleh Liza. Boleh tengok juri pro. Tak dapat. Jangan mengaku kalah juri. Atuk challenge you. Jangan kena buat. Jangan juri kena buat. Dah tanya dah kan? Kena tiru sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah kata, sahabat Rasulullah ni kenapa Rasulullah kata sahabatku begitu rapat denganku? Sebab setiap Jibril menyampaikan sesuatu arahan daripada Allah SWT, sahabatku mendengar dan terus mengamalkannya tanpa soal jawab banyak. Jadi juri pro nak maju syurga ikut sahabat Rasulullah, dengar, faham, buat 60 rakaat. Buat, jangan tak buat. Belum lagi, mana yang sempat aja. Tak boleh, kena kira sempat. Untuk Allah mesti diutamakan. Dunia ni jangan utamakan. Jangan kira tak sempat. 3 salam, 2, 2, 3, 6. Tapi kalau 4 rakaat, 3 salam berarti 12. Lina, betul lah tu. Betul. Boleh. Boleh. Kuan jelas lagi. Tanya. Ina, lain tak cantik. Pula tengah seronok dapat. Lain tak cantik. Amin. Amin Jamilah. Apa khabar Jamilah? Apa khabar? Lama baru masuk. Menunggu sana dia. Tengok. Okey, cuba buat. 60 rakaat. Siapa yang boleh buat 60 hebat? 60 hebat. Sebab itu Rasulullah solat malam sampai kaki dia bengkak. Kaki dia bengkak. Okey, satu lagi petua buat bagi orang yang 2, 4, 4, 3, 4 tu pasti yang tu memanglah. Yang tu nasi putih je. Kalau pergi restoran, juri pergi restoran, jom minta nak makan apa? Saya nak nasi putih je. Inilah.
2, 4, 4, 3, 4 lah nasi putih. Nasi putih. Cuba minta, saya nak ayam percik satu. Saya nak ambil itulah. Itu duha, tahajud. Datang, lauk kan banyak. Penuh. 2, 4, 4, 3, baru 17. Tak boleh. Juri, tak boleh. Thank you, kamu. Membuat semangat. Ina berkhabar untuk solat. Amin. Solat penting, Ina. Solat penting. Ya, Liza. Biasa buat witir 3 rakaat. Betul. Kalau nak buat 1 rakaat, bacaan macam mana? Sama juga. 1 rakaat. 1 rakaat saja aku solat witir 1 rakaat. Kerana Allah Ta'ala baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallah. Kemudian rakaat, sujud, tahiyat akhir. Selesai. 1 rakaat. Paling simple. Paling simple. Tak sampai 1 minit. Tak sampai. Tapi belum ada ayah, insya-Allah. Belum ada. Kena buat juri. Buat. Sayang tak buat. Orang muda apa tak boleh buat. Orang muda kan. Okey, Lina. Ayah nak masih lagi berkomunikasi dengan Liza. Okey, macam mana Liza? 3 rakaat. Witir 3 rakaat. Witir 3 rakaat ni buat 1 salam. Ramai ulama keliru. Kalau you buat 2 campur 1, yang 2 tu macam mana ni? Itu jadi masalah. Jadi kebanyakan ulama dia kata lebih mudah 3 rakaat buat 1 salam. Itu witir. Witir. Itu buat macam ataupun 1 rakaat 1 salam. 1 salam. Boleh Liza? Boleh. 5 waktu Ina buat, insya-Allah. Allah bang, yang sunat-sunat ni Ina jarang buat. Kena buat, sayang tak buat. Baik. Baik Atuka. Baik. Jamilah pun kena buat lah. Kena buat. Rugi tak buat. Rugi. Ni jangan ajak melabur ASB je. Rugi kau tak melabur. Oh, yang kau tak solat sunat tak rugi. Rugi juga. Yang ditunggu Allah SWT taubat. Amin. Taubat bila masa boleh. Tak ada air semayat, tak ada wuduk boleh. Taubat tu boleh. Everywhere. Janganlah tanda sudahlah. Jangan duha sebelum Zuhur, insya-Allah. Duha sebelum Zuhur. Biasa 12.30 habislah. 12.30 habis duha. Jangan pergi lebih pada tu. Jangan pergi lebih. Sebab Rasulullah pukul 12.30 Rasulullah tidur. Dia bangun pukul 1. Pukul 1 kemudian dia tunggu solat Zuhur. Itu cara Rasulullah. Sebab itu Rasulullah dia tidur 1 jam sebelum Zuhur, itu untuk cover. Untuk cover dia tidur 5 jam malam. Rasulullah tidur pukul 10, pukul 3 pagi dia dah mula beribadat. Sehingga dia tidur semula pukul 12. Sepanjang masa itu Rasulullah beribadat. Beribadat tu termasuk bukan sahaja dalam solat apa semua, termasuk buat kerja-kerja kerajaan lah. Itu pun ibadat. Sebab Rasulullah menjalankan tugas yang diarah oleh Allah SWT. Allah SWT. Macam tu. Jadi kerja kita pun kalau kita niat kerana Allah Ta'ala, ibadat. Ibadat. Sebab tu Rasulullah sepanjang masa 24 jam semuanya ibadat, termasuk tidur pun ibadat. Jangan lupa solat duha sebelum Zuhur. Jangan solat duha. Betul. Jangan lupa rakan-rakan semua pesan daripada juri tu. Solat duha 2 rakaat. 2 rakaat. Mulakan. Dia beginner. Orang yang baru-baru nak solat duha, buat 2 je. Sama juga orang baru-baru nak belajar tahajud, buat 2 je. Buat 2 rakaat. Sekejap je. Tak sempat mengantuk. Percayalah Atuk kata. Tapi lama-lama, seronok. Seronok tahajud. Breakfast pukul 4 pagi. Tak nak puasa pun tak apa. Saja breakfast. Heavy breakfast. Jadi apabila kita heavy breakfast pukul 4 pagi, kita mendidik perut kita. Supaya pukul 4 pagi kita akan bangun. Macam jam lah. Perut kita bunyi. Okey, kita bangun lah. Bangun makan, minum. Kan masa panjang. Lepas tu kita buat tahajud, baca Quran apa semua. Macam tu lah. Jadi kita amalkan. Kita melatihkan. Supaya badan kita itu mengikut kehendak semana kehendak Rasulullah nak buat. Rasulullah mendidik badan dia macam tu. Sebab tu Rasulullah boleh buat. Selagi ayah buat live tu, sambil kita beristighfar, selawat. Selainnya, dalam hati insya-Allah. Amin. Itu dapat untung lah. Selawat, sekurang-kurang dalam hati pun dapat untung. Dapat untung. Okey? Kalau nak buat witir, tak baca surah Al-Alaq dan ganti dengan surah lain, boleh tak? Kadang-kadang tengah baca lupa tersekat. Surah tu sunat je. You tak baca pun tak apa. You baca Al-Fatihah, terus rokok dan sujud. Boleh. Tapi pahala sunat surah tak dapat lah. Sebab itu Imam Syafi'i kata, bacalah surah-surah yang kamu mudah. Kecuali semasa kita nak menghafal Al-Quran, bolehlah kita cari surah-surah yang payah. Sebab masa tu kita tidak solat.
Tapi kalau dalam solat, Imam Syafi'i kata, bacalah yang mudah-mudah pada kamu. Kalau inna ataina, baca inna ataina. Sebab itu pun Al-Quran. Itu pun kalamullah. Itu pun ayat-ayat Allah. Inna ataina. Jangan diperkecilkan. Allah, kau ni solat, tak ada ayat lain ke? Baca inna ataina. Seolah-olah kau perlekehkan kata-kata Allah. Kata-kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan main. Jangan main. Jadi itulah yang perlu kita perhalusi dalam kita. Berzikir pun dalam van je. Ada tasbih 35 biji tu. Ina bawa. Berzikir. Fokuslah kepada mandu. Juri pro. Ayah, sana dah buat semua tamaluk. Dah sini. Dah ke belum? Tu pun tak perasan sini. Orang kampung adalah. Orang kampung. Rasa sudah ke belum? Tak pasti. Peringkat negeri tak pasti. Tak pasti. Orang kampung adalah. Di masjid selalulah berselawat. Di masjid lepas-lepas solat. Kita berselawat. Jadi cukuplah untuk hari ini. Banyak perkara-perkara yang kita berbincang, buat bicara. Dalam soal pemimpin itu tadilah Atuk nak jelaskan bahawanya jika berlaku pemilihan pemimpin Islam dengan bukan Islam, maka wajib kita kena undi pemimpin Islam. Kita kena tolak pemimpin bukan Islam. Itu hukum. Hukum. Bukan pendapat. Bukan. Itu arahan daripada Allah SWT. Jangan ada reka-reka sendiri. Reka-reka sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih pengusia tu. Terima kasih. Liza, buat yang mudah-mudah aja. Buat mudah-mudah aja. Lama-lama kita tingkat. Bisa rasa seronok. Bila rasa manisnya solat. Bila kita rasa begitu dekatnya kita dengan Allah SWT. Begitu rasa kasih dan sayang kepada Rasulullah. Maka dia akan datang dengan sendiri. Datang sini ada bersama Sultan MB, TMJ. Sana hebat. Sana hebat. Jadi ada buat dekat video. Itulah ada tengok. Ada tengok. Alhamdulillah, semua special buat tu. Semua special. Alhamdulillah. Jiji. Terima kasih banyak. Jadi untuk itu cukuplah untuk hari ini. Atuk doakan supaya semua yang mendapat sedikit semangat. Panduan-panduan terutama dalam soal solat. Atuk berharap supaya terus buat. Jangan tunggu lama. Sebab syaitan kata, akan buatlah petang besok ke. Tentu tak buat. Itu hebatnya syaitan. Syaitan ni apabila dia berusaha menangguhkan dalam soal ibadat, maka kita akan tertangguh. Tapi kalau kita buat terus, syaitan pun pingsan. Ya Allah, dia kata terus buat ni. Macam itulah. Amin. Ya Allah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sikitnya Ina baru masuk. Terima kasih banyak.